Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sama-sama kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada semua penonton-penonton setia keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang terus setia bersama dengan kita setiap hari untuk mengikuti perbincangan bersua kenal di alam maya bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan ketenangan, diturunkan rahmat, diberikan keberkatan, dan mudah-mudahan disebut nama kita yang baik-baik di mana saja, insya-Allah. Mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat bersama untuk mengupas perbincangan-perbincangan, dan hari ini berkenaan dengan topik perbincangan sirah, iaitu tentang masjid yang pertama. Apakah itu masjid yang pertama? Apakah namanya? Bagaimana kronologi sejarah penciptaan ataupun dibinanya masjid tersebut, yakni Masjid Quba. Sebentar lagi kita akan bincangkan, kita akan telusuri bagaimana kisah di sebaliknya bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Baik, hari ini tanggal 8 September 2022 bersamaan dengan 11 Safar 1444 Hijrah. Alhamdulillah, sedar tak sedar sudah pun berada 11 hari di dalam bulan yang kedua dalam Islam. Muharram sudah pun selesai, berada dalam 11 hari bulan Safar. Adakah lebih baik daripada yang semalam? Adakah lebih elok daripada yang sebelumnya? Tambah nilai baik dalam kehidupan, semoga semuanya dalam keadaan cantik-cantik belaka. Hari ini topik perbincangan berkenaan dengan masjid pertama. Mungkin penonton-penonton ada persoalan yang ingin diajukan kepada bintang ilmuwan kita. Seperti biasa, boleh pergi ke dua saluran kita. Yang pertama, boleh pergi ke talian kita untuk buat panggilan, untuk buat pertanyaan soalan melalui panggilan. Boleh pergi ke saluran kita seperti biasa. Dan yang kedua, boleh juga pergi ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Bila mana sebutkan tentang saluran kita di Facebook rasmi, jika ada sahabat-sahabat kita yang mungkin tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Semoga semuanya beroleh manfaat. Baik, Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul tidak asing dengan perbincangan sirah. Hari ini kita bawakan sekali lagi untuk topik masjid yang pertama. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Selamat datang ke studio Ustaz. Alhamdulillah hari dapat lagi bersua dengan Ustaz untuk sama-sama kita mengambil ilmu intipati daripada apa yang ingin Ustaz sampaikan. Tapi sebelum kita buka tentang masjid yang pertama ni Ustaz, mungkin saya nak tanya dulu lah sebagai soalan daripada saya sendiri. Bila kita sebut tentang masjid, ramai orang yang berpandangan masjid ini hanya sekadar tempat untuk solat, mendirikan solat 5 waktu, ataupun tempat untuk solat singgah untuk sembahyang sujud. Tapi mungkin ada kepentingan-kepentingan lain bila mana kita sebut tentang masjid, ada kepentingan selain daripada tempat kita solat dan sujud. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Masjid seperti yang Al-Fadil Da'i Azrin sebutkan tadi, asasnya adalah untuk solat. Kerana masjid itu berasal dari perkataan sujud. Sajada yasjudu sajudan sajudatan. Wa masjidan sujud, sajada sujud, wa masjidan tempat sujud. Macam kita, itu namanya tasrif. Itu asal. Bila disebut tempat sujud, maksudnya sujud tidak boleh pada yang lain. Betul. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk Allah. Jadi dalam arti kata sujud kepada Allah, dalam arti kata salat. Itulah yang paling asas tujuan ataupun fungsi masjid, untuk orang itu lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab khairul biqa al-masajid wa syarruha al-aswaq. Demikian disebut di dalam hadis riwayat al-Imam Ibnu Hibban. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid, dan seburuk-buruknya pasar-pasar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut ahabbul biladi ilallah masajiduha
sebaik-baik tempat negeri di sisi Allah masjid-masjidnya. Wa syarruha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan seburuk-buruk tempat di sisi Allah adalah pasar-pasarnya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau syarah Sahih Muslim menyebutkan kenapa. Sebab di masjid itu adalah li'annaha buyutut ta'ah wa asasuha ala taqwa. Kerana tempat untuk kita berbuat taat kepada Allah dan asasnya adalah takwa. Setiap kali orang buat masjid mesti untuk takwa. Kenapa? Untuk solat, takwa itu. Tapi nanti kita akan kaitkan dengan masjid yang pertama. Masjid yang pertama itu ada kaitan dengan paling awal didirikan kerana takwa. Justru yang pasar pula, kenapa di situ disebut mahallul ghishi wal khida'i wal riba wal aymanil kadhibah wa ikhtilafil wa'di wal i'radi an dhikrillah wa ghairi dhalika mimma fi ma'na. Kata Imam Muslim, Imam Nawawi, dikatakan pasar-pasar, tempat yang tidak elok, bukan secara mutlak ya, tetapi kebanyakannya tempat al-ghish, tempat kecurangan, tempat khida', tempat penipuan. Demikian tempat bersumpah palsu, tempat lara, jauh daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Ustaz Azrin sebutkan tadi, bukan sahaja untuk tempat solat, tapi di situlah tempat bermesyuarat, dan di situlah tempat Nabi menerima tetamu. Kalau kita lihat hadirin di Al-Masjidin Nabawi, kalau siapa yang mengamati, ada tiang-tiang yang tertentu di situ. Salah satu tiang tu namanya tiang Al-Wufud. Kalau tuan-tuan, puan-puan berada di Raudah, di sini maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat yang menempel dekat dinding ni asal adalah hujrah, bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Asalnya di situ ada 3 tiang yang punya sejarah. Tiang yang paling hujung kat sini namanya tiang al-asarir, tiang katil, sebab Nabi selalu kalau selepas solat tahajud kadang-kadang rehat kat sini. Yang dekat sini adalah tiang al-haris. Tadi al-asarir katil, ini al-haris. Al-haris tiang pengawal ataupun disebut tiang Ali, sebab yang selalu mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali. Tiang kat sini tu namanya tiang al-wufud, tiang delegasi. Maksud siapa nak jumpa dengan Nabi, dia kena duduk tangan ni lah. Kena tiang tu dulu, kawasan ini, dan barulah jumpa Sayyidina Ali, barulah minta izin untuk jumpa dengan Nabi. Bermakna siapa nak mai jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian pernah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Lubabah. Dekat sini Ustaz Azrin ada satu tiang namanya tiang Abi Lubabah ataupun tiang At-Taubah. Sebab Abi Lubabah pernah Nabi bagi amanah pergi ke satu perkampungan Yahudi untuk berbincang, lalu beliau merasa bersalah sebab beliau hukumkan dahulu apa yang Nabi nak hukumkan mereka ketika mereka tanya Nabi nak buat apa dengan kami, lalu bagi isyarat begini. Maksudnya Nabi akan bunuh kamu. Walhal Nabi tak buat tu lagi, tak bagi keputusan lagi, lalu menyesal. Beliau pun menghukumkan dirinya ikat dekat sini. Ada mengatakan 2 minggu dan lebih. Akhirnya Allah ampunkan dosanya. Jadi bermaksud di situlah tempat ibadah, situlah tempat tazkirah, situlah tempat orang nak jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ juga tempat pernah diikat sahabat dekat situ, dan pernah juga orang Habasyah bergendang di situ, tapi bukan dalam kawasan solat, dekat di luar sedikit. Maka itu menunjukkan masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja tempat untuk ibadah, tetapi untuk dakwah secara lebih meluas. Subhanallah, betul. Bila mana zaman hari ini pun ada yang menyebutkan masjid itu tempat silaturahim dan juga tempat untuk memelihara perpaduan sesama kita umat Islam, sambil kita datang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menjaga hubungan sesama manusia. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Aisyah Ica. Baik ya. Katanya, Assalamualaikum. Pertanyaan saya, apakah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pembinaan masjid sebagai suatu keutamaan apabila sampai ke suatu destinasi? Adakah kerana masjidlah
tempat untuk menghidupkan hubungan serta penyatuan sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat kita Aisyah atas soalan yang diajukan. Silakan Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan yang sangat baik Ustaz Azrin. Begitu dalam sejarah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke bumi Madinah, dimulai dengan masuk Quba, ternyata baginda membina masjid dahulu. Itu satu. Kemudian baginda masuk ke bumi Madinah di kotanya juga membina masjid. Masya-Allah. Kenapa masjid? Sebab manusia perlu pada dua hubungan. Satu, hablum minallah, hubungan dengan Allah, dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kalau hablum minan nas, hubungan dengan manusia, ada masalah, boleh dipastikan adalah masalah dengan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu seperti air yang mengalir dekat sinki masuk ke bilik ruang tamu ataupun tidur, puncanya adalah dekat pili itu. Puncanya dekat pili itu. Orang yang baik akan mopkan lantai dekat bilik tetamunya, dan bilik tidurnya yang masuk air itu kena air, itu orang yang baik. Tapi belum bijak. Orang yang bijak, dia baik dan bijak, tutup dahulu pili itu, airnya itu terkeluar, baru dimopkan supaya dia boleh mopkan dengan mudah. Maksudnya orang yang tahu di mana punca masalah. Kalau ada masalah dengan manusia, maka adalah masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi SAW, itulah keutamaan baginda. Sampai saja di Quba, dirikan dahulu masjid. Demikian juga dekat Al-Madinah Al-Munawwarah, dirikan masjid. Ini menunjukkan betapa hubungan kita dengan Allah sangat penting untuk menjadikan hubungan dengan manusia itu jadi baik. Maknanya mengenal pasti punca sesuatu permasalahan itu. Apabila sampai di satu tempat, maka terbinanya masjid untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan dalam masyarakat tersebut. Baik, dan soalan seterusnya dari sahabat kita Mas Niza. Katanya, Assalamualaikum, soalan saya, apakah nama Masjid Quba diambil dari perkampungan di situ? Benarkah baginda Nabi SAW telah membeli tanah masjid dari seorang anak yatim piatu, dan siapakah beliau itu? Terima kasih sahabat kita Mas Niza atas soalan yang ditanyakan. Ya, betul juga tentang nama masjid tersebut diambil pada nama kampung. Siapakah anak yatim piatu tersebut, dan betul ke Nabi Muhammad SAW membeli tanah di situ? Silakan Ustaz. Bagus soalan ni, masya-Allah. Berangkai-rangkai soalan. Dalam tu ada tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Quba itu masjid yang pertama sekali didirikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk kepada sejarah yang lebih awal, maka masjid yang pertama sekali adalah Al-Masjidil Haram ataupun Kaabah Al-Musharrafah, yang didirikan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah dengan anak baginda Nabi Ismail alaihi salam. Sebahagian pendapat mengatakan Kaabah itu asalnya didirikan oleh Nabi Adam alaihi salam asalnya, dan dibantu oleh anak baginda dalam keturunan baginda, iaitu Nabi Syith alaihi salam asalnya itu. Kemudian runtuh disebabkan banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah suruh Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah itu di satu kawasan yang namanya Bakkah. Bakkah itu macam foundation, tempat yang akhirnya didirikan Kaabah, yang nanti akhirnya jadi Makkah, itu asalnya. Jadi kalau merujuk kepada masjid paling awal dalam sejarah ketemadunan manusia, itu adalah masjid ataupun Kaabah. Kemudian kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu barulah merujuk kepada Masjid Quba. Kenapa dipanggil Masjid Quba? Sebab memang kampung tu namanya Quba. Ketika baginda datang daripada Makkah, tempat yang paling awal baginda hadir ataupun sampai di Quba dan bermalam di rumah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, Sayyidina Kalthum bin Al-Hadam, beberapa malam dekat situ. Dan Kalthum bin Al-Hadam ini adalah daripada Bani Amru ibn Auf.
Bani di situ banyak Bani. Orang Arab terkenal dengan kabilah-kabilah, akhirnya daripada kabilah tu jadi kampung. Macam kita taman lah Ustaz Azrin lah. Ni Bani Amr bin Auf. Qaryah. Dia banyak-banyak. Lagi kita cerita ni masuk Quba dulu. Quba nak pergi ke Madinah lebih kurang 5 km ataupun 6 km. Lepas ni keluar tang ni dia lalu banyak kampung ni. Semua duk minta Nabi duk singgah rumah masing-masing. Kita cerita di Quba dahulu, bermalam di rumah Sayyidina Kalthum ibn Al-Hadam beberapa malam, dan Sayyidina Kalthum ini adalah ketua orang Aus. Kita tahu di bumi Madinah ada dua kumpulan yang besar. Pertama sekali Aus dan Khazraj. Beliau daripada kaum Aus. Dan sebelum menjawab soalan tadi itu, sebenarnya Nabi ketika sampai di situ berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain-lain, Sayyidina Ammar, nak buat masjid. Maka tanah untuk dijadikan masjid di Quba itu belum lagi cerita anak yatim. Anak yatim nanti dekat Madinah. Ini adalah kepunyaan keluarga Sayyidina Kalthum bin Al-Hadam tadi itu. Mereka yang punya kebun kurma itu. Tangtulah dibina Masjid Quba. Barulah nanti habis dekat situ ada mengatakan dibina 4 hari, ada kata 20 hari, ada riwayat. Ala kulli hal tak lama. Maksud kata tak sampai sebulan, nak kira laju lah. Tapi bukanlah struktur dia bukan zaman macam kita ni lah. Tapi Ustaz, bila mana sebut tadi dia bermula daripada rumah satu orang sahabat Nabi SAW sebentar tadi itu, dan selepas itu ada lagi rentetan berkenaan dengan cerita anak yatim tersebut. Tapi Ustaz, mungkin saya minta maaf kepada Ustaz dan penonton, mungkin kita nak beri ruang untuk berehat seketika dulu Ustaz. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita pagi ini untuk perbincangan masjid yang pertama. Bukan sekadar untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga masjid adalah tempat masyarakat, tempat perpaduan, dan seperti mana Ustaz kongsikan sebentar tadi, masjid juga adalah tempat mesyuarat dan tempat Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan tetamu. Di 3 tiang yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, itu keistimewaan masjid yang kita bincangkan, dan pagi ini tentang Masjid Quba, masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi SAW setelah peristiwa hijrah sampai di kota Madinah, dibina satu masjid yang namanya Quba. Banyak lagi kita akan kongsikan, tapi kita nak sambung dulu berkenaan dengan cerita tadi bila mana Nabi Muhammad SAW bermalam di rumah satu orang sahabat namanya Kalthum. Silakan Ustaz. Ketika dalam syukran jazilan Ustaz Azrin, ketika dalam peristiwa hijrah pertama sekali masuk ke Madinah tu, sebelum ke bandar Madinah, di pinggirlah kita kata masuk dekat Quba. Tu yang cerita Quba tadi. Kemudian baginda membina sallallahu alaihi wasallam membina masjid di situ, dan milik sebenarnya keluarga Sayyidina Kalthum bin Al-Hadam, kebun kurma tu yang cerita membeli daripada 2 orang anak yatim tadi itu, cerita dia dekat Madinah sana, dekat kota sana, bukan cerita dekat sini. Tak apa, kerana soalan dah ditanya, kita jawab jugalah. Baginda beberapa hari berada di Quba, membina Masjid Quba. Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 22, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ala kulli hal, selepas berada di Quba, kerana Quba ini termasuk di dalam Al-Madinah Al-Munawwarah, maka 5 km ke depan barulah masuk ke bumi Madinah, di kotanya itu. Masuk tang ni baginda juga membina masjid. Masjid inilah cerita tadi kepunyaan 2 orang anak yatim, tapi masih kecil lagi, tempat kebun kurma dan tempat menjemur kurma. Itu yang baginda tanya dengan orang di sana, siapa punya. Yang punya adalah 2 orang anak yatim tadi, masih kecil, daripada Bani Najjar yang dijaga oleh Sayyidina As'ad ibn Zurarah. Lalu berbincang nak beli. Mereka kata tak, kami tak nak jual, kami nak bagi pada ya Rasulullah. Nabi mengatakan itu niat, tapi tak apa, Nabi beli juga.
Orang yang pertama bila dengar kata Nabi nak beli, yang infakkan hartanya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya-Allah, sampai sekarang wakaf Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengalir sampai sekarang. Kita berbicara begini ni, Sayyidina Abu Bakar pun dapat pahala juga. Kenapa? Kerana masjid itu semakin besar, ada majlis ilmu, ulama-ulama kita mengajak di Madinah, tok guru kita mengaji di Madinah, bukan mengaji di Madinah, ilmu bawa ke Kepulauan Melayu ini, antara guru kita lah anak murid dia. Asbabnya tadi dekat bumi Madinah, begitulah ajariyah Sayyidina Abu Bakar itu sangat berpanjangan. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi berbincang dengan penduduk Najjar, Bani Najjar itu, penduduk kampung dekat situ, nak belikan yang itu. Lalu Nabi mengatakan, ya Bani Najjar, wahai orang Bani Najjar, faminuni bi khaihatikum hadha, bagi saya berapa harga tanah yang ada datang ini. Lalu mereka mengatakan, la wallah, tidak demi Allah, la natlubu thamanuhu illa ilallah, kami tak minta harga daripada Tuhan ya Rasulullah, melainkan daripada Allah. Nah, itu asalnya. Jadi asalnya dulu dekat Madinah tu juga Ustaz Azrin, tapaknya itu adalah kubur-kubur orang Quraisy lama musyrikin. Ada lubang-lubang, ada mengatakan tanah tinggi, dan ada pohon-pohon kurma. Nabi suruh gali kubur-kubur tadi, buangkan tulang, alihkan tulang ke tempat lain, hak tanah tinggi diratakan, hak lubang-lubang ditutup, dan pohon-pohon kurma dipotong, maka jadilah Al-Masjid An-Nabawi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan asal masjid itu adalah Raudah. Raudah tu itulah asal tapak Masjid An-Nabawi. Adapun yang selepas itu zaman tausik, pembesaran selepas itu. Subhanallah. Baik, itu penceritaannya berkenaan dengan di mana dibinanya Masjid Quba tersebut, satu daerah yang kecil di Madinah tersebut, yang mana tempat itu bernama Quba, lalu diambil nama Quba tersebut lalu diberikan kepada masjid yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid yang pertama. Baik. Di Facebook, soalan dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad, katanya, Assalamualaikum, mengapakah Masjid Quba dikatakan sebagai masjid yang pertama di dunia, sedangkan Masjidil Aqsa yang lebih awal didirikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal. Saya pun terfikir sebenarnya daripada awal perbincangan tadi, saya kata, bukankah Masjidil Aqsa yang lebih awal daripada itu, tapi kenapa Masjid Quba yang selalu bak kata orang dengan izin bahasanya dimension yang selalu disebut-sebut kan? Tapi kenapa Masjid Quba? Silakan. Masya-Allah, soalan yang baik dan soalan yang ada pengamatan di situ. Seperti yang Al-Fadhil Ustaz Azrin sebut tadi, jawapannya ialah dalam dua persepsi. Pertama sekali, kalau dirujuk kepada sejarah paling awal, masjid yang paling awal bukan Masjid Quba tetapi Al-Masjidil Haram, yang di situ yang asalnya adalah dekat Makkah itu, iaitu Kaabah itu sendiri. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Au inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang paling awal sekali yang dibangunkan untuk menjadi tempat ibadah adalah yang terletak di Bakkah, iaitu di Makkah, iaitu Al-Masjidil Haram ataupun Kaabah itu, yang tempat yang sangat mulia dan menjadi petunjuk kepada sekalian alam. Jadi merujuk kepada yang paling awal rumah ataupun tempat yang dijadikan masjid paling awal dalam sejarah ketemadunan manusia adalah Kaabah itu sendiri. Baru selepas itu barulah ada yang disebut sebagai masjid-masjid yang lain, sehingga di dalam Sahihul Bukhari dengan Sahih Muslim, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal, apakah dia masjid yang dijadikan paling awal di muka bumi ini tempat ibadah? Baginda menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjid Al-Haram, kerana di dalamnya ada Kaabah. Qultu, kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian masjid apa lepas itu? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ni lawan perkataan Al-Adna. Al-Aqsa maksudnya yang paling jauh, Al-Adna yang paling dekat. Itu maksudnya. Jadi ketika orang-orang
orang-orang Arab berniaga, sebab orang Makkah ni nature mereka berniaga. Kalau orang Madinah nature mereka bercucuk tanam. Pasal di Madinah kebun-kebun kurma dan tanah-tanah subur. Jadi ketika mereka berniaga, paling jauh mereka pi kat mana? Mereka pi dekat Syam. Syam itu Palestin, Jordan, Syria dengan Lebanon. Ketika sampai di sana, ketika mereka tanya, kamu pi kat mana? Kat Syam, pi kat mana paling jauh? Dekat masjid. Masjid mana? Masjid paling jauh. Masjid paling jauh tu namanya Masjid Al-Aqsa. Itu cerita sebab perjalanan ke situ 1233 km. Kalau unta yang kuat, 1 bulan perjalanan pi, 1 bulan perjalanan balik. Jadi lalu Nabi bertanya lagi. Tapi Ustaz, minta masa menjelas. Sebelum diberikan nama Aqsa tu, masjid itu dipanggil dengan apa Ustaz? Memang dalam masjid memang Nabi menyebut Al-Aqsa. Baik. Sebab biasanya sesuatu nama mengikut nature ataupun keadaan, kriteria. Macam Al-Masjid An-Nabawi, kerana masjid itu masjid Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulu asalnya Yathrib ni buruk, keji, hak tak elok. Tapi ketika Nabi sampai, Yathrib ini ditukar jadi Munawwarah, Al-Munawwarah yang bercahaya, mengikut keadaan. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Dhar, berapa lama tu di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi mengatakan 40 sana, 40 tahun. Jadi kalau merujuk kepada sejarah paling awal, itu yang paling awal Kaabah dengan Al-Masjidil Aqsa. Tapi kalau merujuk kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya membinanya awal, itu adalah Masjid Quba. Supaya kita dapat bezakan itu. Baik, maknanya yang pertama adalah Kaabah, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, masjid yang jauh, dan yang ketiga adalah Masjid Quba. Itu mungkin kita boleh sebut sebagai susunan di antara yang awal pembinaan tempat sujud itu. Baik. Kita ada pemanggil di talian Ustaz. Pemanggil pertama kita pada hari ini. Assalamualaikum. Dai Azrin Kak Yat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yat. Silakan soalan Kak Yat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kadang dalam pemikiran Kak Yat yang lemah dan dengkel ni, Kak Yat nak tanya macam mana penentuan arah kiblat zaman tu Ustaz? Sebab sekarang kita tahu arah kiblat kita adalah arah ke matahari terbenam dan Kaabah khususnya Ustaz. Jadi Kak Yat nak tahu zaman tu adakah Rasulullah mendapat ilham dari Allah atau macam mana tu Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, subhanallah soalannya. Peringkat yang hebat soalannya berkenaan dengan bagaimana menentukan kiblat ketika mana dibinanya Masjid Quba, penentuan arah kiblat tu bagaimana. Jadi kalau penonton-penonton nak tahu bagaimana Nabi SAW menentukan arah kiblat Masjid Quba tersebut, kita akan bincang selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama dengan kita. Tadi Kak Yat dari Bandar Rawang, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor, bertanyakan soalan berkenaan dengan, betul soalan tu yang tanya tu memang betul-betul kita, bukan kata kami di sini, saya dan Ustaz. Penonton-penonton di rumah pun mungkin juga terfikir, dia kata betul juga. Macam mana ya kaedah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan arah kiblat Masjid Quba? Bagaimana? Adakah ada cara tertentu ataupun adakah dengan melihat kepada matahari ataupun bagaimana? Jadi kita nak tahu yang itu. Jadi kita akan tanya kepada Al-Fadhil Ustaz cara penentuan kiblat Masjid Quba. Silakan. Masya-Allah, soalan yang baik-baik hari ini Ustaz Azrin, masya-Allah. Kita tahu bahawa syariat solat itu bermula di Makkah. Itulah satu-satunya syariat yang ada di Makkah. Kerana 13 tahun baginda membina akidah untuk kenal Allah. Di Madinah 10 tahun orang yang dah kenal Allah, lalu senang untuk melaksanakan perintah Allah. Maka kerana itu syariat itu kebanyakannya, malah dikatakan keseluruhannya di bumi Madinah. Adapun di bumi Makkah tidak ada kecuali satu sahaja, iaitu perintah solat dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ketika baginda diperintahkan solat itu, di mana di bumi Makkah
umur 52 tahun, kiblatnya bukan dekat Kaabah tadi, Al-Musharrafah, tetapi kiblatnya adalah di Al-Masjidil Aqsa yang kita sebut tadi. Sebab Al-Masjidil Aqsa sudah ada, dibina pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang mengatakan mohon maaf, dibina pada zaman Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tidak, tapi Nabi Daud alaihi salam. Ala kulli hal lebih dahulu daripada Madinah selepas itu. Jadi kiblatnya di mana? Kiblatnya ni kalau kita tahu di sini, kalau kita tahu Makkah kat sini, Makkah, atasnya Madinah, atas ini Syria, dekat Palestin. Jadi kiblatnya kat sini. Kiblatnya di atas dia. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Quba, dibina Masjid Quba, kiblatnya di mana? Kiblatnya juga menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa. Jadi macam mana mereka tahu Al-Masjidil Aqsa? Itu masya-Allah. Itu zaman itu dan juga wahyu daripada Allah kepada baginda Nabi dan juga pada orang-orang Arab ketika itu, tahu di mana tempatnya itu, yang tak ada kompas waktu itu. Kemudian ketika baginda berpindah ke bumi Madinah, juga beberapa bulan masih lagi menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa, sehingga ada orang di situ, tidak ada orang Quraisy tapi orang munafik, bertanya, Nabi mengajak kepada menyembah Allah Rabbu Baitil Atiq, iaitu Tuhan kepada Kaabah, tapi menyembah menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa. Walhal Tuhan kepada Kaabah yang di Makkah itu adalah Allah Azza wa Jalla, tempatnya yang menjadi tempat yang sepatutnya dimuliakan dekat Kaabah, tapi masih menghadap ke arah kepada Al-Masjidil Aqsa. Jadi Nabi selalu mohon pada Allah dan selalu baginda doa angkat begini. Nabi doa menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi selalu mendongak ke langit begini. Bukan Allah di langit, tidak, Allah bukan di langit, sebab Allah sudah ada sebelum ada langit. Tidak boleh dikatakan Allah di langit, di Arasy dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan kemuliaan, mohon pada Allah. Lalu Allah firmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka Allahumma salli ala Muhammad, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sesungguhnya kami telah lihat wajah kamu. Selalu begitu. Lalu Allah turunkan ayat, falanwalliyannaka, hendaklah kamu sekarang wajhaka syatrul masjidil haram, hendaklah kamu palingkan wajahmu ke al-masjidil haram. Itu beberapa bulan ketika berada di bumi Al-Madinah. Jadi bermakna ketika di Qubah, kiblatnya masih lagi ke Al-Masjidil Aqsa. Bagaimana tu? Dengan pengalaman dan dengan wahyu daripada Allah menentukan kiblat tadi tu. Maksudnya kiblat tahu dekat Al-Masjidil Aqsa, tapi nak pi kat sana tu, daripada Qubah lagu mana, itu pengalaman dan wahyu daripada Allah. Dan dekat sini pun sama, iaitu ketika tahu di mana arah perjalanan orang-orang Makkah ketika itu dan Madinah ketika menuju ke Makkah, maka di situlah kiblatnya. Tetapi kiblat yang awal dekat Al-Masjidil Aqsa, barulah di Al-Kaabah Al-Musharrafah. Pindah kepada yang kedua, yakni ke Masjidil Haram. Jadi Ustaz, mungkin sebagai selingan sikitlah sebelum kita ambil soalan di Facebook, kalau tadi menentukan arah kiblat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa, kalau pada waktu itu menentukan masuknya waktu solat tu bagaimana Ustaz? Mungkin ada juga yang tanya, dia kata mungkin pada waktu itu kita tahu nak menentukan masuk itu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, ada ke kaedah kalau kita ni tak ada jam ataupun tidak dengar lawang azan, bagaimana nak menentukan masuknya waktu solat? Mungkin ada kaedah yang tersendiri. Ustaz, silakan. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tak ada jam, tak ada internet macam kita ni. Betul. Penentuannya melalui matahari. Jadi kalau subuh itu dilihat apakah keluar fajar ataupun belum. Kena keluar rumah lah. Kalau tengok ada fajar tu maksudnya cahaya pagi. Kalau dia yang kuning-kuning baru naik, kuning tu baru naik, dia halus-halus ya. Kalau dia menegak utara ke selatan, itu namanya fajar kadhib. Fajar kadhib, fajar bohong. Pasal apa bohong? Dia 10 minit sebelum nak subuh. Pasal bila kita tengok dia tu, kita ada rasa masuk dah. Tapi kalau kata masuk dah, di sekeliling ni masih lagi gelap, dia macam bohong kita saja. Sebab itu fajar tu namanya fajar kadhib, fajar bohong. 10 minit selepas tu dia bertukar. Fajar tadi daripada menegak dia jadi
melintang lagu tu. Ini namanya fajar sadiq, fajar betul. Sebab itu dalam makna puasa tu dia ada tulis fajar sadiq. Fajar sadiq ni fajar betul. Fajar betul. Kenapa betul? Sebab betul-betul masuk waktu. Hak tadi tu kadip dia bohong, dia macam confuse kita saja. Jadi bila hak tengok lagu tu lah, masuklah subuh. Habis subuh nanti sekejap lagu mana nak masuk waktu syuruk ataupun waktu solat isyraq ataupun waktu solat duha. Ulama mengatakan jumhur siapa yang solat duha itulah juga solat isyraq. Tapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan tak, solat isyraq dahulu baru solat duha. Sebab solat isyraq itu ketika masuk waktu syuruk. Macam mana nak tahu masuk waktu syuruk? Tahu dulu waktu subuh pukul 6 contoh, dia 1 jam 20 minit waktu syuruk lah tu. Syuruk maksudnya isyraqatis syams, matahari terbit. Terbitnya ni 1 jam 20 minit. Tapi jangan solat dahulu sebab dia berada di dua tanduk syaitan. Naik 16 ataupun 17 minit, tu namanya waktu duha atau waktu isyraq. Naik atas lagi barulah kata lohok. Lohok ni dengan matahari tadilah tegak, tapi jangan solat lah istiwa. Dia tergelincir, tu nama tergelincir tu. Dia matahari atas ni tergelincir tergelincir zawal dipanggil zawal. Barulah masuk subuh, masuk zuhur. Kemudian asar apabila bayang-bayang itu lebih panjang daripada batang ataupun kayu yang kita pacak tu. Kemudian bila masuk waktu asfar dah ke kuning-kuningan, masuk terbenam matahari itulah, terbenam itulah yang dikatakan masuk maghrib, dan selepas itu barulah isyak. Jadi penentuannya mengikut matahari. Baik, mungkin ada yang bertanya, jadi itu info tambahan untuk tuan-tuan pada hari ini, menentukan masuknya waktu solat dengan kaedah membaca matahari. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Izzuddin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah bentuk seni reka, struktur dan kapasiti jemaah masjid pertama yang dibina dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Izzuddin atas soalan yang ditanyakan, struktur, reka bentuk dan kapasiti. Bagaimana Ustaz? Masya-Allah. Soalan yang sangat baik. Kalau kita merujuk kepada Masjid Quba, Ustaz Azrin, Masjid Quba itu sederhana sahaja waktu itu. Dia bermula dengan satu lapis batu. Macam kira batu yang lepir sedikit lah, boh tang ni, boh ni dan boh sini. Dia bertukutan, dia dikira bersambung. Lepas tu boh lagi batu atas ni, boh lagi batu atas ni, boh atas ni, barulah boh tanah liat kat situ lah. Dia jadi lagu tu saja. Jadi struktur dia sangat sederhana dengan batu dan tanah di situ. Kemudian batang-batangnya adalah batang-batang kurma, tiang-tiang masjid adalah tiang-tiang kurma, dan apa kita panggil atas tu bumbung yang untuk sokongan tu kayu alang tu juga daripada kayu-kayu ataupun batang-batang pokok yang lain, dan ditutup dengan daun kurma. Jadi bermakna dia sangat simple, dan kalau suara tu dia boleh keluar pi keluar. Tapi kalau kita kan amin tu kan dia suara tu masuk dalam, dia bergema situ. Jadi sebab itu Masjid Nabawi begitu juga, separuhnya dengan batu dan tanah, kemudian ada kosong, atas ni adalah kayu daun-daun tadi tu. Yang saya nak fokuskan kat sini adalah ketika baginda solat berjamaah dan mengakhirkan bacaan surah Fatihah, amin tu qatud dujjah dalam hadis menyebut bergema. Faham? Walhal kita sebut tadi gema tu akan ada bila ia tertutup. Ini kan terbuka. Betul. Maksudnya gema tu menunjukkan suara amin yang kuat. Kerana itu kita kena jud, kata guru kami Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, kalau kita sebut amin tu kuat sikit, amin orang lelaki lah. Dia bergema. Masjid Nabawi jadi bergema walhal dalam keadaan tak tertutup gitu pun. Bermakna kita kena jud dengan suara kita sebut amin. Subhanallah. Dan Ustaz, yang reka bentuk dekat ruang tu imam sembahyang tu kan dia ada lekuk bentuk yang macam ada satu ruang tu kan yang melekuk tu. Adakah itu juga idea asal ketika mana pembinaan Masjid Quba ataupun idea asal dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tu nanti kita akan tanya pada Ustaz selepas kita berehat ini. Ya, baik, kita kembali berehat seketika untuk kita redakan keadaan. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
masih kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan. Subhanallah, tahniah diucapkan kepada semua penonton-penonton yang terus setia bersama dengan kita. Jangan lupa untuk catat setiap nota yang Ustaz berikan kepada kita, detailkan, tulis dan kita ringkaskan bila mana selesai. Tanyalah Ustaz sebentar lagi dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita di Facebook, di grup WhatsApp, di mana-mana saja yang boleh. Semoga semua sahabat-sahabat kita beroleh manfaat dan tahu. Hari ini Masjid Quba yang kita bincangkan, yang pertama adalah Kaabah, Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa dan yang ketiga adalah Masjid Quba. Ini di antara tiga yang awal tempat sujud yang dibina. Baik, tapi perbincangan ini tentang Masjid Quba. Baik, kita tadi saya sebut berkenaan dengan mihrab. Bila mana kita pergi ke masjid, kadang-kadang surau pun ada juga kan, dia buat dekat tempat tu imam tu dia ada lekuk sedikit, dan kata orang mengikut apa yang saya baca dan kata orang, lekuk itu adalah untuk sedikit juga berkenaan dengan gema suara. Bila mana dilafazkan maka dia berlekuk itu mungkin dia sedikit gema ataupun menambahkan kuat, nyaring, lantang pada suara imam tersebut. Tapi mungkin Ustaz ada jawapan yang lebih mendalam berkenaan dengan itu, dan kita pun nak tahu siapa punya idea asal bila mana mihrab itu dibina ketika mana ada masjid, surau, tempat sujud, ada mihrab. Siapa punya idea asal, Ustaz? Silakan. Masya-Allah. Soalan yang baik, dan perkataan mihrab ini ada di dalam Al-Quran, iaitu cerita tentang Sayyidatina Maryam yang beribadah kepada Allah fil mihrab, dekat mihrab, yang nantinya Nabi Zakaria bertanya bagaimana datang makanan-makanan yang buah-buah yang tidak ada di Makkah satu, yang tidak ada di musim panas, ada pada musim itu. Buah yang musim sejuk ada pada musim panas, musim panas ada di musim sejuk. Aina laki hadha, daripada mana datang semua ini kepada kamu ini? Qalat hiya min indillah. Sayyidatina Maryam mengatakan ia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi mihrab itu sudah ada di dalam Masjid Al-Aqsa ketika itu. Dikatakan satu bilik khas untuk beribadah Sayyidatina Maryam. Kemudian zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada mihrab? Dalam riwayat, wallahu alam, saya belum ni lagi Ustaz Azrin, tapi kalau mengikut dari segi adanya mihrab itu, barangkali ada. Nah, apa tujuannya itu? Tadi dari segi suara bergema, ya, itu barangkali juga termasuk, tetapi yang lebih penting begini, kalau kita solat, jangan lupa kita letak sutrah di hadapan kita. Nah, idza shalla ahadukum falyadni ila musallah ila sutrati. Sesiapa di kalangan kamu yang nak solat, kata Nabi, hendaklah dia mendekatkan dirinya kepada sutrah. Sutrah ini sesuatu yang membatasi seseorang daripada berjalan. Sutrah yang terbaik adalah dinding, kemudian tiang, maksudnya supaya jangan ada orang berjalan depan tu. Kemudian barulah tempat-tempat yang lain ataupun perkara-perkara yang lain. Malah ridak kita ini pun boleh jadi sutrah, maksudnya letak kat depan, dekat sini. Jadi orang boleh solat berjalan kat sini, tapi bukan dekat sini. Kalau dekat sini kita kena tahan. Jadi sutrah, kalau solat berjamaah, cukup untuk imam ada satu sutrah penghalang di hadapan, maka ia mencukupi untuk makmum. Sutratul imam, sutratul makmum. Sutrah ataupun penghalang imam, maka itu juga penghalang untuk makmum. Contoh begini, solat berjamaah di tengah masjid, saya letak sesuatu kayu ataupun partition depan saya ni, walaupun di sini makmum tidak ada sutrah, maka tidak mengapa. Baik, kenapa dibuat mihrab itu? Dibuat mihrab itu supaya imam itu lebih tenang. Kenapa? Bila masuk di dalam itu kan mihrab begitu, supaya imam tak terganggu dengan melihat yang lain. Sebab itu paling bagus masjid bukan solat di tengah, tak, tapi solat betul-betul dekat dinding, kat ujung tu, ujung sekali. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di depan itu, kalau Ustaz Azrin perasan, kalau dalam mihrab kosong, ya, memang itu yang terbaik. Jangan ditulis apa-apa. Kalau ada apa tulis, itu jadi makrah. Selagi takut tulis apa nama ayat, silap baca, salah baris. Dia baca qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatril masjidil haram. Asalnya syatral masjidil haram. Selagi tu imam pasal apa kasrah, patut fathah lah.
Ni patut nak kena habaq ni lupa apa yang dia baca. Kerana itu biarlah di hadapan itu kosong supaya tidak masyghul hatinya melihat apa-apa. Itulah tujuan bila imam itu lebih tenteram kerana berada di dalam mihrab tadi itu. Itu asalnya mihrab supaya dapat concentrate. Kalau jubin tu kan selalu dia letak jubin kan. Kalau jubin tu warnanya cantik dan juga banyak corak tu, boleh mengganggu juga. Boleh makruh juga mengganggu. Sebab itu imam kalau jubin ke apa ke decoration depan tu, memang kita mata kena tengok kat bawah lah, tapi takut-takut duduk tengok lagu ni, tengok silap baris. Betul. Tu yang jadi. Kalau di tengah-tengah tengok kipas pula tak berpusing. Betul. Zaki duk kata kita bagi dah peruntukan pasal apa tak ada. Ada jadi masyghul. Sebab itu paling bagus sutrah tu paling ujung, paling dekat tu paling bagus. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz untuk info baru bagi kita hari ini berkenaan dengan mihrab yang mana ada di setiap surau, masjid dan juga tempat musolla. Baik, saya Ustaz nak bacakan bukan dari pemanggil ataupun di Facebook, tapi dari sahabat kita, yakni Profesor Dr. Rustam. Profesor Dr. Rustam Abbas, yang mana dia kirimkan soalan. Katanya, saya bacakan untuk Ustaz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Selamat bersiaran katanya. Pohon pencerahan kalau ia berkenaan. Katanya ayat 107 hingga 108 surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalang Nabi SAW solat di masjid yang dibina oleh mereka yang dimurkai Allah, dan Allah memuji pembinaan Masjid Quba dan memuliakannya. Apakah signifikan ayat-ayat ini kepada inisiatif pembinaan masjid atau surau yang banyak dilaksanakan masyarakat kita pada hari ini? Terima kasih Ustaz katanya, dan terima kasih juga diucapkan kepada Profesor Dr. Rustam Abbas atas soalan yang bagi saya sangat-sangat membuka minda masyarakat pada hari ini tentang membina masjid. Ada syarat-syarat yang patut dipatuhi. Sedikit dia Ustaz, silakan. Masya-Allah. Syukran jazilan Profesor Dr. Rustam, soalan yang sangat baik dan sangat bijak sekali, kerana kalau kita bicarakan tentang Quba mesti ada dhirar. Masjid dhirar itu sebab Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, walladzina takhadhu masjidan dhirara, dan orang-orang munafik yang telah membina masjid dhirar, wa kufra, dan menjadikan orang munafik dan yang lain jadi kufur, wa tafriqan bainal mu'minin, dan tujuannya untuk memecah belahkan orang mukminin. Kenapa dah ada Masjid Quba, buat lagi masjid ini? Nak pecahkan kesatuan. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan untuk menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul. Maksudnya berkumpul dekat masjid itu. Sebab itu masjid ini Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, la taqum fihi abada, jangan kamu solat di situ ataupun berada di situ untuk solat selama-lamanya. Kisahnya dalam riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq menyebutkan ketika Nabi nak pergi ke perang Tabuk. Tabuk adalah tempat paling jauh yang Nabi pergi daripada Madinah untuk perang Tabuk tu. Jadi datang sekumpulan orang munafik, ya Rasulullah, kami telah buat masjid yang baik dan alangkah eloknya tuan datang ke tempat kami dan solat di situ. Gitu. Dia nak ambil satu seolah-olah Nabi merestui itu je sebenarnya. Kemudian Nabi kata, saya nak pergi berperang ke Tabuk, saya nak pergi ke Tabuk. Dalam perjalanan nanti kalau saya balik, insya-Allah saya akan pergi dan saya akan solat. Dalam perjalanan pergi ke situ, di satu tempat yang bernama Dhu Awan, Nabi berehat, turun wahyu daripada Allah Azza wa Jalla mengatakan masjid ini yang kita bacakan tadi, walladzina takhadhu masjidan dirara tadi sampai akhir, Allah suruh Nabi jangan solat di situ. Akhirnya Nabi SAW hantar Malik ibn Dukhshum dan Sayyidina Ma'an ibn Adi dan yang lain-lain menghancurkan masjid tadi itu, dibakar dan dirobohkan. Masjid dirobohkan, bayangkan. Kenapa? Sebab tidak diasaskan di atas taqwa, sedangkan masjid yang diasaskan di atas taqwa Masjid Quba yang kita bicarakan. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih, kata Allah. Masjid yang dibinakan atas dasar taqwa yang paling awal yang dibina, itu yang paling patut untuk kamu berada padanya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di situ ada orang-orang yang ingin membersihkan jiwa mereka. Pujian Allah kepada orang Quba, wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah suka pada orang yang menyucikan hatinya. Bermaksud
masjid itu baik tapi dengan tujuan yang tak baik, maka masjid itu haruslah dirobohkan sekarang. Itu yang bagus Ustaz Dr. Prof Dr. Rustam ni, apa kaitan dengan sekarang? Apapun yang kita nak bina masjid itu hendaklah dengan niat yang baik, dengan niat untuk bertanding-tanding, berlawan-lawan antara masjid ini dengan masjid itu, tidak nah, tapi kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam perkara kebaikan. Dan sumber nak bina tu pun kena jaga Ustaz. Kena jaga juga. Sumber. Baik. Soalah. Ustaz, macam saya ada terfikir, bila mana kita tengok hari ni Masjid Quba sudah pun menjadi lebih baik, tersegar indah. Lalu kita pun terfikir, kita kata Nabi membinakan macam Ustaz sebut tadi, dibuat dalam keadaan sederhana, dengan batu yang disusun, dilapik dengan tanah, lalu dengan tiang daripada pelepah tamar, bumbung daripada pelepah tamar. Jadi kita pun terfikir balik, siapa sebenarnya yang menjadi pelopor ataupun mereka yang menjadi, orang kata apa, tonggak asas dalam nak menambah baik Masjid Quba sampai ada yang jadi hari ini? Siapakah di antara orang yang mula-mula untuk menambah baik masjid tersebut? Mungkin secara ringkas Ustaz sebelum kita berakhir di TV3 ini. Silakan. Masya-Allah. Usaha daripada para sahabat selepas itu membesarkannya, tetapi dalam bentuk yang juga sederhana sedikit, tapi dipulih baik dengan seadanya. Tetapi yang agak besar adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Membesarkan dengan lebih canggih kata orang, dan barulah selepas itu zaman berlalu dan kerajaan Saudi yang ada sekarang ini menambah baiknya lebih baik, dan dikatakan Ustaz Azrin akan dibesarkan lagi. Subhanallah. Katanya sebab kita akan bicarakan nanti apa kelebihan yang ada pada Masjid Quba ini sehingga kerajaan Saudi lihat ramai sangat orang hadir untuk pergi, dan ada sesuatu yang istimewa di situ. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Adakah kalau pergi umrah ataupun pergi umrah, Masjid Quba itu biasanya menjadi tempat wajib untuk dilawati? Adakah biasanya macam itu? Biasa begitu. Sehingga macam wajib lah kita kata. Kerana nak ambil fadilat tadi. Betul. Fadilatnya kita akan cerita kemudian. Cuma memang kalau agensi-agensi umrah Ustaz Azrin memang akan salah satu ziarah luar Madinah di samping dalam tu, antaranya Jabal Uhud, antaranya dua itulah, iaitu Masjid Quba, antaranya itu, sebab ada fadilatnya iaitu umrah. Dapat satu umrah, kita akan bahaskan lebih panjang selepas ini insya-Allah. Subhanallah. Biasanya kalau pergi tu mungkin antara yang bermain fikiran melawat ke Taif, ya. Lepas tu pula pergi ke Masjid Quba, sebab kita berbincang ataupun kita biasa dengar masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati ni dia rasa nak pergi tengok, nak pergi lihat di depan mata bagaimana yang dikatakan dengan Masjid Quba. Kalau tengok dalam gambar dia lain rasa dia Ustaz. Jadi bila mana kalau tengok depan-depan ni dia rasa sangat-sangat istimewa. Mudah-mudahan satu hari nanti saya pun dapat pergi ke sana dan melihat secara berdepan dengan mata bagaimana yang dikatakan masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba berasal daripada satu perkampungan di Madinah tersebut, namanya Quba, diambil menjadi nama satu masjid yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita fikir balik, bila mana disebutkan sebentar tadi tentang Masjid Quba ini satu binaan yang sederhana, yang mana dari batu yang disusun-susun, dilapik dengan tanah, lepas itu tiangnya daripada pelepah tamar, bumbungnya juga daripada pelepah tamar. Bila mana dilihat pada struktur itu, bila mana solat di dalamnya seolah-olah suara akan keluar, tapi bila mana solat di dalam itu suaranya bergema hebat, suasana sangat-sangat indah. Seperti mana Ustaz ceritakan sebentar tadi, itulah yang kita dapat gambaran daripada Masjid Quba yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid tempat solat, masjid tempat bermesyuarat, masjid juga tempat untuk menghimpunkan hati-hati supaya dapat mengeratkan hati, supaya kita ini dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu, kembali duduk di meja perbincangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberi pelbagai nikmat untuk kita meneruskan kehidupan, di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu. Baik. Tadi sebelum kita beralih ke TV9 ataupun kita berehat, tadi kita ada paparkan mafhum dari surah At-Taubah ayat 108 seperti mana yang Ustaz jawab untuk persoalan Prof Dr. Rustam sebentar tadi. Saya nak beritahu kepada penonton, tadi kita ada sedikit ralat ataupun kesilapan. Mafhum yang kita paparkan di skrin itu adalah ayat 108, tetapi kita tersiap tulis di situ tertulis ayat 104. Minta maaf kepada penonton-penonton, kita sudah pun betulkan. Terima kasih dan terima kasih. Teruskan sebarkan kebaikan. Okey, kita nak terus pergi kepada perbincangan kita berkenaan dengan Masjid Quba. Kita dah tahu dengan pembinaannya, bagaimana struktur kapasitinya dan segalanya. Kita telah cerita berkenaan dengan pandangan luar berkenaan dengan masjid tersebut, dan kita nak lihat lagi apa lagi yang special, menarik dan juga patut kita tahu tentang Masjid Quba. Jadi jom kita tinjau soalan di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah keistimewaan Masjid Quba pada umat Islam? Terima kasih, biar tahu jangan keliru hashtagnya. Terima kasih Puan Nur Dahlia Biru atas soalan yang diajukan. Keistimewaan Masjid Quba untuk kita, Ustaz. Silakan. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Puan Nur Dahlia Biru dan yang lain-lain memang sangat special, sehingga Nabi mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersusah payah dalam pergi ataupun musafir melainkan ke 3 masjid. Maksudnya kalau nak pergi 3 masjid ini, bersungguh-sungguh pergi. Satu, Al-Masjidil Haram, Masjid Al-Haram. Al-Haram di sini ni, haram maksudnya hurmah. Maksudnya masjid yang penuh dengan kehormatan, sehingga solat di situ seperti satu solat seperti 100,000 solat di tempat yang lain. Yang kedua, wa masjidi hadza, dan masjidku ini. Nah, kalau nak bersungguh bermusafir, silakan datang ke 3 masjid ini. Wa Masjidil Aqsa dan Al-Masjidi Al-Aqsa. Kalau Al-Masjidil Quba itu kelebihannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang berwuduk di rumahnya. Sebab tu kita kalau ada ikut program umrah dan ziarah, kalau di Makkah kita umrah, kalau di Madinah kita ziarah, tu yang dipanggil umrah dan ziarah. Mutawif kita, Ustaz Azrin akan suruh kita berwuduk siap-siap dekat hotel. Kenapa? Ni ceritanya ni. Man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang berwuduk di rumahnya. Kita tak ada rumah di situ, kita dekat hotelnya. Ni mafhum saja nah. Berwuduk dekat hotelnya. Satu, thumma ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, lebih kurang 15 minit kalau naik bas. Fa shalla fihi salatan, lalu solat apa pun tak apa. Tahiyatul masjid ke, solat duha ke, selalunya solat duha lah. Kana lahu ka ajri umratin, maka ia dengan buat demikian akan dapat pahala satu umrah. Kenapa? Hadirin, ini ihsas sensitif yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Makkah setiap hari orang boleh dapat pahala umrah sebab di situ ada Kaabah. Kalau di Madinah mana ada Kaabah? Tak ada. Tapi dapat tak pahala umrah? Dapat. Apa dia? Pi dekat Quba, tapi syarat berwuduk dekat rumah. Dapat pergi kat situ. Kalau kita di Shah Alam, kalau di Malaysia Kaabah tak ada, Masjid Quba tak ada. Lagu mana nak dapat pahala satu umrah? Dapatkah? Dapat. Kenapa Nabi sebutkan man sallal ghadata fi jama'atin, siapa solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dia duduk tempat dia solat, yadhkurullah, dia berzikir pada Allah, hatta tatlu'a syams, sehingga matahari naik, iaitu waktu syuruk 16-17 minit ke atas. Thumma salla rak'atain, dia solat 2 rakaat. Itulah ulama kata solat sunat isyraq. Sebahagian mengatakan solat sunat duha, subuh berjamaah. Sebahagian ulama mengatakan tidak mutlak berjamaah, sebab kadang-kadang ada orang duduk kat rumah seorang-seorang, berjamaah tak boleh. Yang penting solat subuh dia duduk ingat pada Allah, baca Quran ke, zikir ke, hizib ke, ratib ke, apa semua sampai matahari naik, dan dia solat 2 rakaat isyraq ataupun duha. Kanat ka'adli hajjatin wa umratin, maka dia buat begitu dapat pahala satu haji
satu umrah. Nabi sebutkan tamatin tamah, sempurna. Itu yang kata Nabi, sangat ihsas. Nabi nak kalau dekat sini orang boleh dapat pahala. Betul. Di sini pun sama. Tuan-tuan jangan tinggal solat sunat isyraq dan jangan tinggal solat duha setiap hari. Tapi syarat dia ketatlah Ustaz Azrin. Orang pergi kerja tak boleh. Kalau orang nak pergi kerja memang tak boleh. Tak sempat. Dia solat subuh kena duduk tang tu sampai waktu duha ataupun isyraq solat baru dapat. Kecuali dia kerja sendiri. Subhanallah. Baik, itu satu keistimewaan yang ada pada Masjid Quba tersebut, dan saya tertarik tadi berkenaan dengan pahala satu umrah. Seperti tadi di Malaysia pun kita boleh buat, dapat pahalanya itu bukan buat haji di Malaysia, tapi dapat pahalanya itu seperti mana satu haji dan juga satu umrah. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Awa Musma, katanya Assalamualaikum. Rasulullah SAW bersabda, melakukan solat di dalam Masjid Quba pahalanya bersamaan dengan melakukan umrah. Riwayat Imam At-Tirmizi. Mohon tak kongsikan maksud apabila Rasulullah SAW serta apakah lagi ganjaran lain, kelebihan lain. Dia kata kelebihan lain selain daripada dapat satu umrah tadi yang ada ketika mana orang ini beribadat di Masjid Quba. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih sahabat kita. Terima kasih Awa Musma. Hadis tadi disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi, salatun fi Masjid Quba ka umratin. Satu solat yang didirikan di Masjid Quba dapat pahala satu umrah. Di samping hadis yang kita bacakan tadi itu. Baik, apa lagi kelebihan yang lain? Kelebihan yang lain, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita ikut apa yang Nabi tunjuki, iaitu man tatahhara fi baitihi tadi itu. Kita buat, ya Rasulullah kami buat apa yang Tuan suruh. Satu. Yang kedua, kita buat apa yang Nabi buat. Ketika baginda daripada Quba tadi kan berpindah nantinya ke Masjid An-Nabawi, baginda setiap Sabtu datang. Kerana baginda suka sangat Masjid Quba itu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin. Adalah Nabi selalu datang ke Masjid Quba daripada Madinah 5 km 6 km ya. Pada setiap hari Sabtu. Datang lagu mana? Masyian, berjalan kaki Ustaz Azrin. Wa rakiba, dan naik kenderaan, barangkali unta dengan kuda waktu itu fa yusalli fihi rak'atain, dan Nabi solat di dalamnya 2 rakaat. Sebab itulah kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, yustahabbu istihbaban mutaakkada an ta'tiya Masjid Quba wa huwa fi yaumis sabt. Jadi sunat dianjurkan untuk orang itu dengan sunat muakkad pergi ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Kenapa? Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kita kalau ikut sunnah Nabi kan di akhir zaman pahala sangat besar. Satu riwayat, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Sesiapa yang hidupkan sunnahku di akhir zaman, kefasadan sudah banyak berlaku, maka baginya pahala satu syahid. Tambah lagi kalau ikut apa yang Nabi buat, sebut apa yang Nabi sebut, baca apa yang Nabi baca, itu tanda kecintaan. Ittiba namanya. Orang yang cinta dengan orang lain, dia akan selalu ikut orang apa yang orang itu buat. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Subhanallah. Kelebihan-kelebihan ketika mana mendirikan solat di Masjid Quba seperti mana yang diceritakan sebentar tadi, mudah-mudahan membangkitkan motivasi dan semangat kita untuk terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Baik, sudah penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Sidang penonton, jom kita ambil lagi soalan di Facebook. Saya ucapkan terima kasih diucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang berkongsi di ruangan komen, yang like, follow dan share kita punya live kita pada pagi ini. Terima kasih dan terima kasih. Dan yang bertanyakan soalan tidak kurang hebatnya, penuh soalan kita di ruangan komen dan semuanya cantik-cantik belaka. Tapi kita dapat jawab beberapa soalan saja hari ini. Kita akan raikan sebanyak mungkin daripada pemanggil dan juga yang bertanya di ruangan komen di Facebook. Baik,
kita nak ambil lagi soalan dari sahabat kita di Facebook. Katanya dari Kasih Nurul Shah 2. Okey, katanya Assalamualaikum. Ketika Nabi SAW membina masjid pertama, apakah cabaran yang Nabi lalui ketika masjid itu dibina kerana ada di kalangan orang Yahudi tidak setuju dengan pembinaan masjid tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kasih Nurul Shah atas soalan yang diajukan. Cabaran, tentangan dan juga mulut-mulut manusia. Silakan Ustaz. Soalan yang sangat baik. Memang begitu, setiap jalan kebaikan pasti ada tentangan. Ini adalah apa yang telah dia bersumpah iblis dengan pada Allah untuk mengacau manusia. La aq'udanna siratakal mustaqim, pasti akan aku duduk di jalan-jalanmu yang lurus. Apapun orang buat baik akan adalah cabarannya. Begitu juga yang sebegini. Kita tahu di Al-Madinah itu ada 3 kumpulan Yahudi yang sangat besar. Satu Bani Nadir, yang kedua Bani Mustaliq dengan Bani Qainuqa. Di samping Khaybar, perkampungan Khaybar, orang Yahudi di situ dan sebagainya. Tetapi ketika berada di Quba, tidak ada tentangan sangat, Ustaz Azrin. Jadi orang-orang di situ kerana barakah Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang lain sebelum Nabi hadir itu sudah ada perjanjian Aqabah pertama, iaitu orang Madinah datang ke Makkah untuk berbai'ah dan untuk beriman. Nabi ajar dan Nabi hantar Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang lain-lain untuk mengajar. Begitu juga perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi ketika Nabi hadir tu, orang-orang Madinah sudah mantap imannya. Jadi kerana itu bila mantap iman, walaupun adalah tentangan-tentangan sedikit daripada orang-orang sebegini Yahudi dan sebagainya, munafik, itu tidak memberi kesan apa-apa kerana kekuatan orang Islam ketika itu sudah kuat dan diguruni. Kekuatan orang Islam pada ketika itu sudah kuat dan diguruni. Datanglah apapun ujian dan cabaran, tidak akan melunturkan semangat baginda Nabi SAW untuk membina masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Baik, soalan seterusnya dari Al-Shal. Katanya Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Yang pertama, mengapakah Masjid Quba dikatakan begitu dekat dengan hati Rasulullah SAW dan para sahabat baginda? Adakah pembinaan masjid tersebut dibina atas dasar takwa, redha dan penuh keberkatan terjalin ukhuwah serta semangat jitu kerana penduduk Ansar juga saling berganding bahu dalam pembinaan Masjid Quba tersebut demi syiar Islam? Dan soalan yang kedua, Selepas pembinaan Masjid Quba, adakah kota Madinah mendapat julukan nama sebagai kota Nabi, iaitu Madinatun Nabi? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Al-Shal atas soalan yang diajukan. 2 soalan yang cukup cantik, indah dan ada isinya di situ. Silakan Ustaz. Sangat benar yang dikatakan, ditulis oleh Sal tadi. Memang sangat dekat pada hati Nabi SAW. Setiap Sabtu, bayangkan, masyian aw rakibah, berjalan kaki, warakibah, ataupun naik kenderaan. Itu kalau orang yang tak bersungguh, orang tak cinta, tak mau jalan kaki, dahlah jauh, 5 km, 6 km itu jauh. Ini bermakna something yang special. Kenapa tidak? Kerana itulah masjid yang pertama kali dibina oleh Nabi SAW, dan baginda ikut serta juga, Ustaz Azrin. Dalam riwayat menyebut baginda angkat batu dan tampal sama-sama dinding tadi tu sampai berdebu-debu badan baginda Nabi yang sangat mulia itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan togetherness, kebersamaan dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar, ya. Orang Muhajirin dan dengan orang Ansar. Orang Muhajirin termasuklah Sayyidina Abu Bakar dan beberapa orang. Orang Ansar itu adalah daripada kaum Aus dan Khazraj. Sebelum itu tak nama Ansar, kerana mereka Ansar, Nasara yansurun nasran wa mansuran fahuwa nasrun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansuran minsaron. Itu tasrif untuk Nasara, maka mereka menolong, itulah mahalnya menolong orang ni. Sampai mereka diabadikan dengan Al-Ansar. Dalam hadis pun sebut kelebihan Al-Ansar, sehingga ulama-ulama berbangga ikut letak nama dengan nisbi kepada Ansar, Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari dan yang lain-lain. Dan orang Ansar dimuliakan Allah sampai hari kiamat. Kenapa? Menolong. Asal mereka Aus dan Khazraj yang berperang ratusan tahun. Nabi Ikha persaudarakan
Aus dan Khazraj jadi Ansar, datang orang Muhajirin, maka bergabung kedua ni menjadi orang Islam yang sangat besar. Sebab itu kenangan Nabi memang Ustaz Azrin, sebab itu memang sangat special. Tambah lagi Allah sebut tentang Masjid Quba ini dalam ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi. Masjid Nabawi itu akhirnya menjadi masjid yang sangat gah dan sangat terkenal, sangat barakah, keberkatannya mengalir ke seluruh dunia sampai sekarang. Sebab itu dipanggil Madinatun Nabi, ataupun asal Madinatun Nabi. Madinah itu adalah bandar Nabi kerana Nabi yang mengimarahkan. Nah, asal pengimarahan itu satu daripada puncanya masjid, sebab itu dipanggil Al-Masjidun Nabawi ataupun Masjidun Nabi. Dia boleh guna mudhaf, mudhafun ilaih, ataupun guna sifat mausuf ataupun na'at mansuf, na'at man'ut. Baik, itu jawapannya berkenaan dengan Madinatul Nabi dan juga bagaimana Masjid Quba itu sangat dekat dengan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti penonton-penonton tertanya-tanya, bukan, bila mana kiblat sudah ditentukan, masjid sudah didirikan, okey, dah mula untuk mendirikan solat di dalamnya. Tapi kita pun tertanya-tanya, siapakah imam yang pertama menjadi imam di Masjid Quba tersebut, dan siapakah juga yang melaungkan azan di situ? Adakah tercetusnya di situ nama Bilal bin Rabah, ataupun adakah insan lain yang pertama sekali melaungkan azan di situ? Jadi itu juga kita nak tahu. Tapi kita kaitkan terus dengan soalan dari sahabat kita di Facebook, Ana Karnina. Dia tanyakan soalan sebiji macam saya tanya tadi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, siapakah yang melaungkan azan dan siapakah yang menjadi imam setelah masjid pertama siap, dan apakah waktu solat yang pertama? Mungkin tanya ini, apakah waktu solat tersebut, katanya. Terima kasih kepada Ana Karnina atas soalan yang diajukan. Saya, sidang penonton semua, kita nak tahu siapakah insan pertama jadi imam, jadi Bilal, dan waktu pertama solat di situ. Silakan Ustaz. Nah, masya-Allah, tabarakallah, soalan daripada Ana Karnina. Imam yang pertama sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun muadzinnya wallahu alam, saya tak pasti siapa, nanti saya akan rujuk balik kitab. Juga waktu yang pertama Nabi pernah solat Jumaat di kawasan Bani Amr ibn Auf tu. Tetapi ketika di Quba itu wallahu alam, saya tak baca lagi, ada barangkali, cuma saya tak tahu solat apa yang pertama tu. Tapi yang pasti untuk kedua-dua masjid, Masjid Quba dengan Masjid An-Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimaminya, kecuali ketika baginda turut perang dan ditinggalkan Madinah itu, maka ada orang lain, sahabat lain yang akan mengimaminya. Subhanallah, itulah dia sebaik-baik insan yang paling mulia Nabi Muhammad SAW menjadi imam kepada masjid yang pertama dibinakan, itu Masjid Quba. Itu yang istimewa, tuan-tuan. Baik, dari sahabat kita juga soalan di Facebook terus kita bacakan untuk hujung-hujung ni, katanya dari Kak Juzabidi. Assalamualaikum. Fungsi masjid pada zaman baginda Nabi SAW ialah menjadikan masjid tempat beribadat, penyebaran ilmu dan juga pusat pentadbiran negara. Bagaimanakah untuk umat Islam kembali kepada asas dan semangat Masjid Quba dengan mengambil contoh dan model Rasulullah SAW dalam menjadikan masjid sebagai institusi terpenting dalam membangunkan umat Islam yang terbaik di zaman ini? Terima kasih kepada sahabat kita Kak Juzabidi atas soalan yang diajukan. Silakan Ustaz untuk motivasi bagus kepada sekali Ustaz Azrin, soalan yang penuh kepada pengharapan. Betul. Bagaimana kita nak kembali seperti zaman Nabi dahulu, sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur juga sebenarnya Ustaz Azrin, kalau kita lihat masjid-masjid ataupun surau-surau di zaman sekarang ini sudah memperluaskan aktivitinya. Kalau dulu mungkin agak di kampung-kampung dulu solat sajalah, itu saja, tak banyak sangat. Tapi sekarang masjid, terutama sekali di bandar kita ni, di bandar-bandar besar, saya tengok masya-Allah sangat meluas aktivitinya. Bukan sahaja khas untuk solat 5 waktu sehari semalam. Ada tazkirahnya, ada majlis ilmunya,
Kalau di Masjid Shah Alam tu Masya Allah Tak pernah tutup. tak pernah tutup. Al-Faqir sendiri terlibat dalam kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah malamnya Ustaz Azrin. Ada pondok masjid lagi asar Allah ya, Masjid Negeri Sultan Salahuddin kita Masya Allah tabarakallah, sangat makmur. Begitu juga yang lain. Malah aktiviti-aktiviti pengimarahan, contoh menyantuni anak-anak yatim, orang-orang miskin, kursus-kursus haji, kursus daurah-daurah, tempat berkorban bukan dalam masjid, ya di luar masjid tidak mengapa, dan aktiviti-aktiviti lain. Kalau kita tengok realiti sekarang Ustaz Azrin, sangat baik alhamdulillah di Malaysia kita, dan mudah-mudahan peranan nazir masjid, pengurusi masjid untuk lebih memikirkan bagaimana ia mesra, bukan mesra pelanggan, mesra jamaah. Bukan, dan jamaah ini juga Ustaz Azrin, bukan saja orang tua, budak-budak juga. Sebab itu kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saya risau kalau di antara saf-saf solat tidak ada budak-budak yang berlari-lari. Maksudnya apa? Bukan nak suruh budak berlari dalam surau masjid, bukan. Kalau masjid tak didatangi oleh orang-orang muda, ya, sebab orang tua akan pergi dan itu atas lumrah kematian. Kalau tidak ada generasi-generasi muda dan mereka tidak didekatkan dengan masjid, anak-anak dan sebagainya, Masya Allah, Al-Faqir sendiri merasa perkara ini. Walaupun mak dan ayah biasa saja Ustaz Azrin, tapi seawal darjah 1 memang sudah dilatih untuk pergi ke masjid. Malah solat subuh pun darjah 1 sedikit at-tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah, maaf ya cerita peribadi sikit, Al-Faqir hafal wirid lepas solat di masjid. Setiap kali dengar begitulah hadirin, sedikit-sedikit. Tuan-tuan lebih baik daripada saya jauh, Ustaz Azrin lebih baik daripada saya lagi. Jadi peranan masjid itu sangat besar, dan itulah tugas orang yang bertanggungjawab, pengurusi masjid, nazir dan AJK masjid, mudah-mudahan lebih berperanan. Subhanallah. Bagaimana pentingnya bila mana masjid dijadikan sebagai bukan sekadar tempat sujud, tetapi juga sebagai tempat penyebaran ilmu dan juga menjaga masyarakat. Itu yang patut dihidupkan pada ketika ini. Bagi Ustaz sebentar tadi memang sudah dihidupkan, tapi cuba ditambah baik, lebih baik dan sangat-sangat baik pada masa akan datang. Jadi kita minta Ustaz untuk tutup dengan doa bagi menyimpulkan perbincangan kita, tutup dengan doa sebagai memberkati penutup kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Nah, kita bicarakan hadirin tentang Masjid Quba dan masjid yang lain hanya satu, iaitu tujuannya ia lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan di masjid itu khusus untuk bersolat. Maka kita bicarakan masjid, itulah sebenarnya kita nak kaitkan dengan solat, sebab dalam peristiwa Isra dan Mi'raj semua solat. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi terima kasih. Kita simpulkan perbincangan kita. Masjid yang pertama, Masjid Quba, masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan, perkongsian dan ilmu yang disampaikan kepada penonton-penonton semua. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita. Jangan lupa esok seperti biasa kita bersama dengan moderator Dai Aiman dengan bintang ilmuwan Ustaz Muhammad Ervino Johari dengan topik perbincangan akidah nikah beza agama. Bagaimana tu? Jadi teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.